makin lama makin mahal. Tak jumpa. Ambil sampelnya bukan zaman lah, last 10 years kalau kita demam ke klinik, bil RM18, RM20 kan. Tapi sekarang cuba pergi klinik, berapa demam je lah, berapa ringgit? Tidak kurang RM50 sekarang. Meaning that within 10 years harga kos perubatan menjadi 100% kenaikan. So boleh kita katakan bahawasanya secara puratannya adalah kos perubatan akan meningkat sebanyak 10% setahun. So, tengok balik. Berapakah kadar kenaikan pendapatan kita setahun? Okey, kalau kita tengok balik, last 10 years, gaji kita contohnya RM2,000. Sekarang berapa? RM4,000? Yes, kalau RM4,000, okey. Mana dia? Sama kadar kenaikan perubatan. Kos perubatan. Itu demand yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah, demand yang keempat adalah hanya market penetration dalam negara kita. Rekod daripada 2016 daripada Bank Negara MTA, Bank Negara dan MTA menyatakan bahawasanya kadar penebusan pasaran untuk pasaran takaful hanya sebanyak 16%. Kita rakyat Malaysia ada 30 million yang boleh ambil takaful dalam 10 million. From 10 million, hanya 16% yang ada takaful. The rest belum ada takaful lagi. Okay. Itu demand yang keempat. Lepas tu apa? Demand yang kelima. Secara rekod Bank Negara, rekod daripada MTA. Purata orang yang ambil insurans, coverage dia adalah cuma lebih kurang 54,000. Coverage dia yang ambil takaful ni 54,000. Maknanya banyakkan ambil lah underinsured. Contoh underinsured. Contoh, kata kita income kita, expenses kita RM2,000. Ikut teori perancangan keuangan, teori yang saya belajar atau LIMRA, kita kena ada cover untuk 10 years income or 10 years expenses. Kalau expenses kita RM2,000 a month, setahun adalah 24,000, 10 years 240,000. At least kita punya coverage. Kalau berlaku kematian atau hilang upaya, dapat banyak tu. Tetapi rekod menyatakan bahawasanya only 55,000 only. Terlalu sedikit some cover yang perlu ada. So maknanya masyarakat negara kita kena tambah polisi yang ada. Maknanya bukan satu polisi cukup, tak cukup. Tengok negara-negara maju yang lain, bukannya satu orang satu polisi, 3-4 polisi seorang individu. Okey. Itu tentang demand, demand. Maknanya orang lahir ramai, meninggal ramai, sakit ramai, market penetration rendah, itu market. Okey. Seterusnya apa selain daripada permintaan yang banyak, kita ambil poin tadi apa? Produk. Yes, produk. Produk, the beauty of produk takaful ni, kita tak perlu simpan stok. Tak payah stok, tak payah storage, tak payah kat rumah. Produk dia kena simpan dalam minda kita. Produk dia, dan sekarang ni produk very innovative. Dan oleh kerana saya mewakili takaful ikhlas, saya hanya tahu produk takaful ikhlas. Yang lain-lain tu saya tahu juga sikit-sikit, tapi tak mendalami. Just tahu macam tu saja. Mana dia produk kita adalah ikut keperluan pasaran. Dan kebanyakan produk takaful ni, dia boleh dicanaikan. Maksud dia, dicanaikan mengikut keperluan pelanggan. Pelanggan nak macam mana? Macam kita ada kedai, ada restoran jual makanan. Makanan yang penting basic dia adalah nasi, ikan atau ayam dan sayur. Kita macam tu juga. Basic ada, aksesori banyak. Nak udang, nak ketap, kita ada semua. Nak untuk bersalin dapat allowance pun ada. Untuk berkahwin, honeymoon pun ada. Kita ada package untuk honeymoon, untuk perkahwinan, untuk dia panggil apa, skor dalam anak-anak skor dalam periksa AGP, SRP, MR ada. Untuk universiti semua ada. Maknanya produk dia lah produk apa yang market ada, kita ada. Semua syarikat takaful macam tu. Dia produk dia lah memenuhi apa yang kehendak daripada pelanggan. Jadi maknanya itu saya nyatakan bahawasanya takaful tu adalah satu bidang keusahawanan. Okey, kita ada lagi masa lebih kurang 15 minit.
15 minit, tak lama. Okey, produk, lepas tu seterusnya keuntungan. Okey, produk dan seterusnya keuntungan dalam perniagaan. Ada tak macam untung dalam takaful? Inilah satu lagi keuntungan dalam takaful adalah inilah satu sebab juga saya menyertai usahawan industri takaful. Sebelum ni memang saya macam anda juga memang tak berminat. Jadi tak berminat, saya memang tak minat buat insurans takaful, tak minat. Tapi oleh kerana kadar keuntungan yang pada saya satu yang bagus atau hebat tak ada dalam industri lain. Kita kerja sekali dapat income 72 kali. Kita dapat income commission kita sebanyak 72 kali ataupun 6 tahun. Kerja sekali je. Jumpa customer, prospek, potential client, isi borang sebab terangkan, kita ambil, kita dapat income selama 6 tahun. Mana ada berniaga macam tu? So, mana keuntungan yang macam tu? Kadar dia ikut produk yang kita ambil. Produk investment berbeza dengan produk tradisional. Itu kita explain further. Kalau tuan-tuan berminat menjadi memulakan kerjaya sebagai usahawan takaful, kita akan terangkan dengan terperinci profit dia macam mana. Tapi yang saya nyatakan bahawasanya kita profit sampai kepada maksimum 40%. 40%. Contoh ambil satu produk tu RM1, kita akan dapat 40% from RM100, we get RM40 every month. Fikirlah tu kan, macam mana dia punya kadar keuntungan dia. Kepuasan, of course lah, kepuasan dia adalah macam-macam pihak company bagi. Perkembangan perniagaan seterusnya adalah kita start with small. Semua bermula sebagai ejen. Kalau kita berniaga kat luar pun bermula sebagai jual satu burger, jual burger tepi jalan, satu stall. Next year, 2 years akan ada second, third and fourth stall. Dan landing ni kita ada empire perniagaan. Sama dengan takaful perniagaan ni. Perniagaan takaful bermula sebagai seorang perunding biasa atau ejen biasa. And next. Satu hari kita dah ada tracking dia, ada punya guidance dia untuk kita membina satu empire perniagaan. Itu tentang perkembangan perniagaan. Dan terakhir modal duit tidak diperlukan, hanya sedikit sangat, iaitu untuk daftar exam. Lain-lain kebanyakan syarikat agensi akan bagi modal, bukan duit, tapi adalah ilmu. Jadi itulah 6 faktor utama yang saya nyatakan bahawasanya dia panggil takaful tu satu bidang perniagaan. Yang seterusnya adalah kenapa dia juga sebagai satu bidang perniagaan? Kerana kita berdasarkan kepada commission, bukan bergaji. Bukan bergaji, iaitu lagi banyak usaha kita, lagi banyak kemajuan perniagaan kita, lagi banyak pendapatan kita dapat. Jadi itu tentang hari nak share ini. Lain-lain sambungan dia macam nak sukses dalam perniagaan tu, kita akan share lagi. Dan sebelum terakhir, bagi tahu lagi, the beauty of perniagaan takaful ni pula, kita boleh wariskan kepada keluarga atau siapa-siapa yang kita nanti. Katakanlah pada umur 60 tahun besok dah tak nak berniaga takaful ni, kita boleh serahkan. Lepas tu lain-lain kita akan sambung besok tentang macam mana untuk sukses dalam perniagaan ni. Yang penting keyakinan kita bahawasanya takaful adalah tu bidang keusahawanan atau bidang perniagaan. Yakin kita pilih perniagaan takaful. Kenapa kita pilih? Seperti saya nyatakan tadi, ada 6 elemen utama yang kita pilih. Sebab ada market, ada produk yang bagus, keuntungan yang bagus, yang banyak, kepuasan dia, you dapat apa yang you nak, insentif-insentif banyak. Contohnya tahun ni insentif umrah, insentif ke Scotland, ada APF dan sebagainya. Dan terus perkembangan perniagaan kita boleh develop menjadi sebagai satu empire perniagaan. Dan modal duit tidak diperlukan, hanya modal mempunyai hati yang kuat, keyakinan tinggi, hati yang kuat. Dan lain akan guide kita akan untuk make sure protege atau usahawan-usahawan baru dalam bidang takaful yang berjaya. Kita ada kelas-kelas bimbingan yang berterusan, ada mentoring dan sebagainya, dan insentif berterusan untuk make sure kita berjaya dalam perniagaan takaful. Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah saya akan share kemudian untuk lain-lain
lain-lain perkara insya-Allah. Jadi salah dan silap mohon maaf banyak. Kita dah lebih kurang 20 minit. Saya janji 20 minit. Itu saja, wallahu alam. Jumpa lagi. Saya doakan semoga semua yang menjalankan perniagaan takaful ni berjaya dengan cemerlang dan serta istiqamah, mudah-mudahan. Jadi itu je, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.